Tok Mat desak Zahid tentukan hala 7 parti. Mahathir bersoal manfaat lantik Anwar dalam kabinet. Maafkan Najib, ini jawapan Mahathir. Didesak tentukan hala 7 parti, ini jawapan Zahid. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan mendesak Presidennya Ahmad Zaid Hamidi supaya menentukan hala 7 parti itu susulan dipinggirkan selepas pilihan raya negeri Sabah. Menurutnya, keputusan PRN Sabah menunjukkan bahawa strategi dan kerjasama politik yang UMNO meterai tidak menguntungkan, malah semakin memencilkan peranannya di Sabah. Daripada sebuah parti yang menguasai Sabah selama 27 tahun, UMNO waktu ini hanya permain politik terpencil dalam gabungan GRS iaitu Gabungan Rakyat Sabah. Apa yang berlaku di Sabah memerlukan UMNO memikirkan semula pendekatan politiknya. Jika Sabah dijadikan sandaran, kelangsungan pengaruh dan keterlihatan UMNO akan terus terjejas dalam jangka masa pendek dan akhirnya melemahkan UMNO dalam jangka waktu panjang. Katanya dalam kenyataan di Facebook, UMNO bersama dalam GRS pada 26 September lalu berjaya menewaskan Warisan Plus dalam pilihan raya negeri Sabah sekaligus berjaya membentuk kerajaan. Bagaimanapun didakwa berlaku pertikaian di sebalik pembentukan portfolio jemaah menteri kerajaan negeri termasuk jawatan ketua menteri diberikan kepada wakil bersatu. Dalam perkembangan itu, Muhammad berkata pengorbanan UMNO memberikan kerusi terkuatnya kepada parti tertentu telah menjejaskan kekuatan UMNO secara signifikan. Malah jelasnya lebih menyedihkan UMNO terpaksa berhadapan dengan calon bebas yang ditaja oleh pihak berkepentingan untuk melemahkan UMNO. Janji yang dimeterai berkaitan portfolio kabinet pun hampir dimungkiri. UMNO tidak boleh membiarkan episod pilihan raya Sabah menjadikan kedudukannya seperti kata pepatah, biar Allah sabung asal menang sorak. Justru telah tiba masanya Presiden UMNO memberikan pedoman dan hala 7 jelas kepada parti dan semua ahlinya tentang bagaimana kita harus meneruskan kerjasama kita dengan saingan politik kita. Satu konsensus politik yang tegas harus dihasilkan untuk meredakan keresahan, ketidakpuasan hati dan rasa marah ahli terhadap cara UMNO diperlakukan dalam PRN Sabah, tegasnya. Sementara itu tambahnya, UMNO mesti berhenti bernostalgia bahawa kerjasama politik melalui langkah syaratan adalah demi menyelamatkan negara. Kata Muhammad, episod itu telah berakhir dan episod seterusnya ialah bagaimana UMNO akan mengemudi negara ini, memberikan kepimpinan kepadanya dan mencipta masa depan Malaysia yang lebih baik melalui Barisan Nasional dan bukannya platform politik lain. Kita akan dinilai dengan apa yang boleh kita tawarkan kepada Malaysia, bukan betapa besarnya pengorbanan kita untuk parti tertentu atau kelangsungan Perikatan Nasional. Jika kita terpaksa bersendiri bersama PAS dalam Mufakat Nasional dan Barisan Nasional serta parti komponennya dalam menghadapi PRU akan datang, maka putuskan sedemikian dengan segera agar kita dapat menyediakan diri. Marilah kita mulai saat ini mengembalikan UMNO ke landasan sebenarnya. Kusut di hujung, baliklah ke pangkal. Dan marilah kita bekerja bersungguh-sungguh membangunkan semula UMNO agar ia menjadi wadah yang dipercayai dan didukung oleh bangsa Melayu dan rakyat Malaysia, jelas Muhammad. Apa manfaat dia? Saya janji saya akan letak jawatan. Bila saya letak jawatan, ambil lah. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan yang beliau tidak dapat melantik Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim ke jemaah Kabinet Pakatan Harapan dulu kerana ia tidak memberi manfaat. Katanya, selepas keluar daripada penjara, Anwar tidak mahu bersama beliau, sebaliknya berjumpa dengan semua orang. Selepas saya mengaturkan pembebasan beliau dan pengampunan diraja, dia tidak nak sokong saya. Dia jumpa raja-raja, dia jumpa pemimpin orang asing. Dia bukan nak sokong saya, sebaliknya, dia pula yang kritikal terhadap saya. Jadi saya nak lantik dia ke kabinet macam mana? Isterinya dalam kabinet melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi, kalau saya nak buang seorang menteri dan lantik dia Anwar ke kabinet, saya kena fikir dulu apa manfaatnya. Memang saya dah janji nak lantik beliau sebagai Perdana Menteri. Tetapi kena ingat, walaupun kita nak namakan seseorang untuk menjadi Perdana Menteri, akhirnya Dewan Parlimen yang akan menentukan siapakah yang layak, kata beliau. Mahathir mempunyai hubungan tegang dengan Anwar sejak tahun 1990-an tetapi bertukar sekutu dalam gabungan Pakatan Harapan pada pilihan raya 2018. Setelah Pakatan Harapan memenangi pilihan raya, Mahathir mengutarakan janjinya dengan mengaturkan pengampunan diraja kepada Anwar atas tuduhan meliwat. Tidak lama kemudian, Anwar kembali ke Parlimen dan hubungan mereka kembali dingin ekoran desakan terhadap rancangan penggantian jawatan Perdana Menteri. Akhirnya, Anwar setuju untuk tidak menetapkan tarikh bagi Mahathir melepaskan jawatan. Tetapi, ianya sudah terlambat
kerana langkah Sheraton dan Kerajaan Pakatan Harapan runtuh. Mahathir berkata bahawa beliau membawa Anwar, seorang aktivis Islam yang lantang pada tahun 1970-an, menyertai UMNO pada tahun 1982 walaupun mendapat tentangan besar ahli parti lain. Ketika bersama UMNO selama 16 tahun, Anwar pernah menjadi timbalan Perdana Menteri pada tahun 1993. Tapi bila dia menjadi timbalan Perdana Menteri, dia cuba menjatuhkan saya, kata Mahathir. Mahathir mendakwa Anwar cuba menumbangkan beliau melalui proksi dan mencetuskan himpunan dan protes. Beliau juga menuduh Anwar membantu kroninya mengumpulkan kekayaan yang luar biasa dan secara khusus mendakwa salah seorang kroni Anwar itu ialah Ahmad Zaid Hamidi yang sekarang mengerajui UMNO. Itu cara Anwar, kata Mahathir. Mengenai kenyataan terbaru Anwar yang mendakwa memiliki majoriti sokongan di Parlimen, Mahathir berkata, itu bukan kali pertama Anwar membuat dakwaan sedemikian. Pernah sekali tu Anwar dah pakai baju dah, nak pergi istana dah, nak angkat sumpah lah, tetapi tak jadi. Kita tahu dia dulu tak ada majoriti. Kali ini tak tahulah. Kalau benar, jatuhlah Muhyiddin. Namun saya masih belum yakin dengan dakwaan tersebut. Yang pasti kerajaan Muhyiddin sekarang cukup lemah. Hanya ada kelebihan 2 ahli parlimen yang menyokongnya. Kalau dua-dua orang itu sakit perut, habislah, kata Mahathir. Pada 23 September lalu, Anwar buat kali ketiga dalam kerjaya politiknya, menyatakan bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Tetapi tiada sebarang perkembangan selepas itu. Setakat semalam, Muhyiddin masih mempengerusikan mesyuarat Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional. Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan yang beliau tidak dapat memaafkan Datuk Seri Najib Razak sampai bila-bila. Menurut Mahathir, pada suatu ketika, beliau sangat menyenangi Najib sampai berusaha bersungguh-sungguh agar Najib boleh menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi atau Pak Lah. Tidak cukup dengan itu, katanya, beliau juga berusaha agar Najib boleh menggantikan Pak Lah. Namun persepsinya terhadap Najib berubah bila anak bekas Perdana Menteri itu mengetuai negara. Ini kerana ujarnya, Najib telah membuatkan orang semakin benci dengan UMNO. Saya tak boleh maaf orang yang menghancurkan parti sampai orang benci kepada UMNO. Masa pilihan raya dulu, Pak Lah Abdullah Badawi menang lebih daripada saya. Namun sekarang orang tolak Pak Lah, orang tolak Najib. Pencapaian Najib lebih teruk daripada Pak Lah, orang yang hancurkan UMNO. Saya tak boleh maaf sampai bila-bila, tegasnya. Beliau berkata demikian dalam wawancara eksklusif dalam program OMG terbitan Malaysia Gazette. Mengulas lanjut, Mahathir berkata, kesungguhannya hendak melihat Najib menjadi Perdana Menteri dulu telah menyebabkan tercetusnya perkelahian antara beliau dan Pak Lah. Tetapi bila Najib menjadi Perdana Menteri, beliau sudah bertukar. Umpamanya isteri dimarahi orang kerana cuba nak menonjol diri, cara dia berbelanja dan sebagainya. Tetapi saya tidak begitu peduli tentang Rosmah. Saya lebih tertumpu pada Najib. Sebagai pemimpin, dia mesti menjaga maruahnya. Namun dia terus mempertahankan isterinya, kata Mahathir. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berjanji akan membentangkan laporan komprehensif untuk menentukan hala 7 parti itu selepas dipinggirkan dalam Kerajaan Sabah. Kenyataan ahli Parlimen Bagan Datuk itu muncul selepas timbalan Presiden UMNO Mohamad Hassan membuat desakan agar Ahmad Zaid memberi kenyataan mengenai kerjasama mereka dengan parti lain dilihat tidak menguntungkan. Kata Ahmad Zahid, untuk permulaan, isu berkenaan akan dibincangkan dalam Biro Politik sebelum dibawa ke Majlis Tertinggi UMNO untuk diperhalusi. Menurutnya lagi, isu hala 7 UMNO adalah sesuatu yang penting dan memerlukan persetujuan bersama untuk diputuskan. Ini soal penting, tidak sesuai untuk saya bercakap atau memutuskannya tanpa persetujuan bersama, katanya. Kenyataan itu dibuat Ahmad Zahid dalam hantaran di media sosial. UMNO yang bersama-sama dengan parti lain membentuk Gabungan Rakyat Sabah atau GRS berjaya menjadi Kerajaan Sabah menggantikan warisan melalui pilihan raya negeri pada 26 September lalu. UMNO memenangi kerusi paling banyak berbanding parti lain dalam GRS. Ekoran kejayaan itu Ahmad Zaid membayangkan keinginan UMNO untuk menduduki kerusi Ketua Menteri. Namun sebaliknya parti serpihan mereka bersatu mendapat kedudukan tersebut. Sama seperti di Putrajaya, keberadaan UMNO di Sabah adalah penting untuk kelangsungan kerajaan dan sebarang langkah menarik balik dukungan yang diberi boleh memberi kesan kepada bersatu. Sebelum ini Muhammad berkata, ahli UMNO tidak berpuas hati dengan susunan kerajaan Sabah dan meminta Ahmad Zahid supaya mengebudi partinya ke hala 7 yang lebih jelas. Menurut Muhammad, jika UMNO terus menyerahkan kubu kuatnya seperti Sabah kepada parti lain, maka pengaruh mereka akan terus berkurangan dari semasa ke semasa. Ahmad Zaid berkata, pemimpin UMNO boleh memberikan pandangan mengenai hala 7 parti dalam mesyuarat yang akan diadakan nanti. Semua pimpinan parti boleh memberikan pandangan dalam mesyuarat itu, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.